Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, seluruh ahli dan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat lagi sama-sama kita meneruskan syarahan huraian kitab tafsir ayat hukum berpandukan kitab yang dikarang, yang disusun oleh Syekh Ali Sabuni. Kita membahaskan tajuk yang kedua, iaitu pandangan Islam terhadap sihir, bermula daripada ayat 101 sehingga ayat 103. Beberapa perkara telah kita huraikan sebelum ini dan kita menyambung. Pada pagi ini ada satu persoalan dalam buku ni. Fa in qila kaifa kana al malakani yu'allimani an-nas as-sihra ma'a annahu haram wa mu'taqiduhu kafir. Persoalan dalam rahsia tafsir yang ketujuh, bagaimana dua malaikat iaitu Harut dan Marut mengajar manusia ilmu sihir, sedangkan kita tahu bahawa ilmu sihir ini adalah haram, termasuk daripada 7 dosa yang merosakkan, yang menghancurkan. Dan orang yang berpegang, yang percaya kepada sihir ini kufur. Siapa yang berpegang, percaya, beramal dengan sihir ini adalah kafir. Lalu dijawab oleh para ulama, annahuma ma kana yu'allimani an-nasa sihra lil amal bihi. Kedua-dua malaikat Harut dan Marut mengajar manusia sihir bukan untuk beramal. Wa innama litakhallus min dararihi, mereka ajar untuk takhallus, untuk mengelakkan, menghindari daripada kemudaratan sihir, wal ihtiraz minhu, dan menjauhkan daripada sihir. Jadi tujuan kedua malaikat tadi bukan untuk mereka beramal, tetapi untuk mereka hindari. Tetapi telah disalah gunakan oleh Bani Israel, Yahudi ini, yang mana mereka adalah bangsa yang cukup terkenal dengan kejahatan. Mereka dapat sihir, mereka sebarkan, mereka amalkan dan mereka gunakan. Dan inilah permulaan kepada sihir bagi umat manusia. Kemudian persoalan seterusnya, di sini ada soal jawab.
Adakah sihir ini ada hakikat? Sihir ada hakikat dan ada kesan atau sebaliknya, atau sekadar hanya fantasi? Ulama-ulama berbeza pendapat. Adakah sihir ini ada hakikat? Maksud hakikat ialah menjadi salah satu sebab kepada perubahan-perubahan. Dia contoh yang tak ada hakikat, macam saya sebut sebelum ni tentang kepercayaan-kepercayaan khurafat. Gambar bertiga, mati seorang ataupun mati bertiga. Tunjuk pelangi, kudung, yang tu tak ada. Yang itu khurafat kefarat namanya kan. Tak ada kena-mengena kan. Tak ada apa-apa fungsi sebab. Jadi sihir ni adakah seperti itu ataupun ada hakikat, menjadi asbab, macam pisau asbab kepada putus, luka, cedera. Jadi ulama bahaskan, fazahaba jumhurul ulama, kebanyakan ulama, termasuklah ulama-ulama 4 mazhab. Ulama-ulama yang diiktibar adalah ulama 4 mazhab: mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya sihir ini ada hakikat. 4 mazhab kata sihir ada hakikat. Sihir adalah sebab kepada sesuatu perkara, sebab kepada kematian, sebab kepada berpisahnya suami dan isteri, sebab kepada apa, meniaga tak laku, macam-macam lah. Sihir ada hakikat, sebab kepada sesuatu. Ini pendapat 4 mazhab. Walaupun semua asbab tidak berlaku kecuali dengan izin Allah. Sebab tu Allah sebut dalam ayat 102 yang telah lepas, Allah kata, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan mereka tidak dapat memberi mudarat, bidarrina, tidak beri mudarat apa pun dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Sama juga api pun tak beri mudarat, tapi api ni asbab, sebab kepada panas, sebab kepada terbakar. Tapi sebab benda yang tak lazim. Apa tak lazim? Tak wajib. Jadi api kadang-kadang Allah tukar daripada panas kepada sejuk. Seperti Nabi Ibrahim AS bila dicampak oleh tentera-tentera Namrus. Api sangat-sangat besar, sangat marak. Tak ada siapa yang sanggup mendekati api tadi. Mereka terpaksa guna manjanik. Manjanik ni lah stik besar. Ramai-ramai tarik Nabi Ibrahim, stik besar ni yang dipacak di tanah. Mereka lepaskan, Nabi Ibrahim pun terbang. Semasa terbang itulah Nabi Ibrahim mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu yang Nabi sebut dalam hadis Sunan Tirmizi, wa kana akhiru ma yaqulu Ibrahim hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Perkataan, ucapan terakhir Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar, semasa dicampak dalam api yang sangat besar, ialah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil kalau seorang, hasbunallahu wa ni'mal wakil kalau ramai, sangat luar biasa. Dan Nabi ajar kalau kita nak jadikan perlindungan, kita baca pagi dan petang, 7 kali pagi dan 7 kali petang, sebagai protection, sebagai perlindungan. Ini disebut dalam hadis. Boleh kita amalkan pagi dan petang. Jadi api tadi asbab, tapi boleh Allah tukar daripada panas kepada sejuk. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, kami perintahkan, kami arahkan
ya nar, hei api, jadilah kamu barda, sejuk, wasalama, selamat kepada Nabi Ibrahim. Antara api yang sejuk bila? Pada hari kiamat. Masa bila? Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, untuk orang-orang gila, untuk orang-orang yang gila tak waras, mereka ni tak ada taklif, tak ada tanggungjawab di dunia, tak ada dosa dan pahala. Bila pada hari kiamat orang-orang gila ni dikumpulkan, kemudian dibuat perjanjian, adakah korang semua mengaku aku sebagai Tuhan? Semua orang yang dulu gila lah, tapi di akhirat tak gila dah. Mereka kata, ya, kami mengaku engkau sebagai Tuhan. Kemudian, adakah engkau semua akan taat, akan ikut cakap aku? Maka dia orang pun kata, ya, kami agree, kami setuju, kami akan taat apa sahaja. Maka Allah Ta'ala bentangkan mereka, di hadapan mereka api yang besar, api yang cukup besar. Lalu Allah kata, masuk ke dalam api ini. Maka siapa yang betul pegang dengan janji tadi, nak taat, nak ikut, mereka masuk. Sebaliknya, mungkin ramai lagi yang tak ikut, tak nak masuk. Sebenarnya api itu sejuk, api itu sejuk. Bila masuk je, mereka tak ada apa-apa masalah. Jadi yang masuk tadi masuk syurga, yang tak nak masuk tadi masuk api yang sebenar. Ini disebutlah hadis sahih tentang masir, bagaimana pengakhiran orang-orang yang gila ni. Jadi itu api menjadi asbab. Maka sihir pun sama. Mana sihir ni macam apilah, memberi asbab, tapi Allah boleh ubah. Sebab tu kita kena banyak zikir-zikir, ayat-ayat Quran sebagai perlindungan kita, agar kita kebal, agar kita dilindungi daripada kejahatan-kejahatan sihir. Kemudian pengarang membawa durubus sihir, jenis-jenis sihir. Sihir ni ada banyak. Sihir yang hakikat dan sihir yang bukan ada hakikat. Yang pertama, at-takhyil wal khida'. Yang ni adalah magic. Magic juga disebut sihir. Magic. Takhyil wal khida'. Dia buat trik, dia buat silap mata, dia buat magic. Tak ada kena-mengena dengan sihir. Tak ada. Itu trik, kecepatan, kepandaian dan skill yang tinggi, sehingga kita tak perasan benda tu terjadi, sehingga mana kita, wow, hebatnya kan, powernya. Bila kita belajar, oh macam ni je rupanya. Itu jenis yang pertama. Ini tidak haram, ini tidak haram, boleh. Ini skill, ini kepandaian, ini kebolehan. Yang kedua, sihir yang kedua adalah kahanah wal arafah, iaitu perbomohan, perdukunan dan juga pernujuman. Pernujuman lain macam bunyi kan. Tok nujum lah. Tok nujum. Yang saya sebut sebelum ni, ini keduanya adalah haram, iaitu kahana, minta bantuan daripada jin untuk melakukan sesuatu. Kita diharamkan untuk minta bantuan daripada jin dan syaitan, kerana membawa kepada kemusnahan dan juga syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah arafah, iaitu kita mendakwa tahu benda-benda gaib, barang-barang yang hilang, orang-orang yang hilang. Di Malaysia ni memang begitu. Kalau ada orang hilang je, kalau susah sangat, pasti ada tok bomo kan, yang bawa kelapa. Ingat kan? Kat mana tu? KLIA kan? Kes apa saya lupa dah. Oh kapal terbang lupa. Yang bawa kelapa lah, bawa selimut lah, macam-macam. Jadi kita kena elak. Ini adalah perkara yang syirik.
yang merosakkan akidah, yang membatalkan amalan-amalan. Jadi benda-benda begini membatalkan amalan. Seperti mana yang saya sebutlah hadis sebelum ni, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu 40 yauman. Hadis sahih Muslim. Siapa yang jumpa dengan tok bomo ataupun tok nujum, dia tanya, kawan tu jawab, dia percaya, tak diterima sembahyangnya 40 hari, maaf. Jadi ini semua boleh merosakkan, membatalkan amalan-amalan. Kemudian yang ketiga, sihir. Termasuk dalam sihir dalam Islam ni ialah gosip-gosip. Gosip pun sihir. Sebab apa? Dia fungsinya macam sihir pemisah. Disebut namimah, disebut wisyayah, disebut ifsad. Ini bukan sihir yang betul. Ini dalam kelompok Arab dipanggil sihir juga. Apa dia? Fitnah. Orang Melayu sebut fitnah. Dia bukan fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Arab ujian. Fitnah dalam bahasa Melayu tuduhan. Maksudnya cerita-cerita yang tak betul, yang boleh merosakkan kerukunan rumah tangga. Ini banyak berlaku. Zaman Nabi pun ada. Seperti mana kisah Aisyah yang dituduh oleh orang-orang munafik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi masalahnya apa? Orang Islam pun ada yang terjebak. Ada 3 orang sahabat Nabi yang terjebak, yang percaya, yang sebarkan berita palsu ni, isu ataupun apa, tuduhan Aisyah berzina dengan sahabat Nabi, iaitu Safwan bin Mu'attal. Ini cerita palsu. Tapi ialah manusia ni suka dengar benda-benda yang hot, kan, benda-benda yang panas, kan. Pak Haji pun boleh terbang kopiah tu. Ya, sahabat Nabi siapa dia? Ada 3 orang. Saya ingat 2 je. Hasan bin Sabit, Mistah bin Usasah, dan seorang lagi sahabat. Mereka bukan munafik. Yang mempeloporinya, yang kepalanya mastermind dia orang munafik. Tapi yang terlibat antaranya sahabat Nabi. Oleh itu, ini benda yang boleh merosakkan masyarakat, boleh merosakkan rumah tangga, cerita-cerita yang begini. Jadi kita kalau dengar, kita kena tolak. Iztalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi azim. Ayat 15 surah An-Nur. Ayat 15 surah An-Nur. Ini Allah menemplak orang-orang yang suka bawa cerita yang tak betul. Apa Allah sebut? Iztalaqawnahu bi alsinatikum. Ketika kamu talaqawnahu, kamu sebarkan dengan alsinah, dengan lidah-lidah. Sekarang ni bukan lidah aja, tangan pun sama. Tangan pun sama. Lagi cepat, lagi berani. Sebab kalau lidah berdepan, malu, segan, kononnya baik. Tapi bila dengan tangan, orang tak nampak, orang tak tahu. Tahu-tahu sampai je fake account, kan. Senang sama sekarang, kan, buat fake account, terus sebar. Dalam arena politik banyak benda ni. Saya tak suka benda-benda macam ni. Cyber trooper lah, apa benda lah, kan. Red army lah, red bean lah. Red bean tu roti, kan. Macam-macam, tuan-tuan, kan. Ini semua merosakkan, bergaduh sesama orang Melayu, sesama Islam. Ini cukup bahaya. Ini juga dikategori sebagai sihir. Sebab apa sihir? Kerana dia merosakkan. Sihir ni merosakkan. Maka fitnah, tuduhan, rumus ni, gosip-gosip ni dia merosakkan. Di antara orang Islam, sesama-sama Islam bergaduh, berbalah, bertumbuk. Jadi kita kena elakkan. Allah sebut apa? Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Kamu ucapkan, kamu lafazkan dengan mulut kamu. Lupa lah. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bil. Di mana kamu tidak ada ilmu, tak ada bukti, tak ada fakta. Cakap dulu baru minta maaf. Itu style zaman sekarang, kan. Cakap dulu, nanti kira lain.
Fakta tolak belakang. Nampak ada point terus walaupun tak ada fakta. Ini Allah sebut ayat 15. Tuan-tuan kena ingat ayat ni. Surah An-Nur. Ma laysa lakum bi'ilm, tak ada fakta. Sebab tu kita tak boleh sampai, tak boleh forward, tak boleh sebarkan benda yang tak ada fakta. Walaupun yang bagi itu kawan kita, satu parti dengan kita, satu geng kita, satu jemaah kita, saudara kita, adik-beradik kita, jangan. Apa Allah sebut? Kita kena berlaku adil. Walaupun kepada orang yang terdekat, kepada kawan kita, isteri cerita pun jangan terima. Kena berlaku adil. Mana isteri cerita jangan terima. Macam Nabi Sulaiman dapat cerita daripada siapa? Daripada Hudhud. Tuan-tuan tengok dalam surah An-Naml. Dapat cerita tentang Balqis sembah matahari. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kata, aku tunggu bukti. Ini disebut dalam surah An-Naml, aku tunggu bukti. Walaupun orang dia yang cakap. Jadi isteri kita cakap ke, suami cakap ke, kita sebagai orang Islam kena berlaku adil. Supaya apa Allah sebut? Wala yajrimanna syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah disebabkan oleh kerana permusuhan kita dengan seseorang kita tak berlaku adil. Jadi berlaku adillah walaupun dengan sesiapa. Jadi ini Allah sebut watahsabunahu hayyina, ayat 15 tadi surah An-Nur. Kamu anggap benda ni ringan. Kamu anggap cerita-cerita orang yang tak pasti kebenarannya, yang tak ada bukti, benda tu ringan. Alah, nanti kalau salah minta maaf lah, sembang dulu, cerita dulu, sebar dulu, jangan. Wa huwa 'indallahi azim. Di sisi Allah benda ni besar. Maruah manusia, reputasi manusia. Kita cerita tanpa ada kebenaran, tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, tanpa ada fakta, maka ini satu dosa. Jadi di sini ulama sebut bahagian yang ketiga sihir ialah gosip-gosip liar, cerita-cerita tak ada kepastian. Sebab tu kita orang beriman kena bersikap seperti mana orang beriman. Apa pun yang kita dengar, isteri, suami, saudara, orang masjid, jiran, kita tak terima selagi tak ada bukti. Sorry bang, saya tak mau dengar benda-benda macam ni kan. Malahan Nabi sendiri benda betul pun Nabi tak nak dengar kalau benda buruk. Dalam hadis Abu Daud, la yuballighunani an ahadin min ahadin syai'a. Ahadun min ahadin syai'a. Jangan sampaikan kepada aku benda buruk tentang manusia, tentang seseorang, tentang orang Islam kepada aku syai'a sedikit pun. Benda betul pun Nabi tak nak dengar, apalagi benda yang tak pasti. Sebab apa? Inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Sebab aku nak berjumpa dengan semua orang dalam keadaan dadaku lapang. Sebab kalau kita tahu tentang keburukan seseorang, semua kita ada keburukan, saya ada keburukan, semua orang ada keburukan. Kalau kita tahu, kita pandang muka dia, macam bagus dia ni, senyum pun tak berapa nak manis dah. Sebab kita tahu keburukan dia. Sebab tu Nabi tak nak, aku tak nak tahu keburukan sesiapa. Jangan bagi tahu aku. Kerana aku nak bertemu dengan semua orang dalam keadaan salimus sadri, dadaku lapang. Tak bersangka buruk kepada sesiapa. Ini Nabi. Jadilah macam Nabi, insya-Allah masyarakat kita akan selamat dan berkat. Allahu a'lam. Kita sambung lagi pada esok hari insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina innaka samid du'a. Allahumma shalli ala sayyidina muslimin muslimin wa ahlikal kafirin mu'tadin الظالمين في غزة اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبكي منهم أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.